Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia. Yang berhormat pengurusi tetap dan pembantu Timbalan Pengurusi Tetap. Yang berhormat Tan Sri Presiden yang kita sayangi. Yang berhormat Timbalan Presiden, yang berhormat Naib Presiden, ketua-ketua saya, ahli MPT, para perwakilan, dan sudah saya tidak lupa, tadi ada orang sebut, Tan Sri, dia kata tiap-tiap kali kita bagi salutation, tak pernah pun kita sebut ketua bahagian. Jadi kepada ketua bahagian, kita berikan tepukan kepada ketua-ketua bahagian. Para perwakilan saudara yang saya hormati sekalian. Sebelum saya lupa, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih. Pertamanya, seluruh para perwakilan yang hadir daripada pagi sehinggalah petang, berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Kedua, ketua-ketua bahagian yang benar-benar telah pun banyak berkorban di seluruh negara. Berikan juga tepukan kepada mereka. Katanya banyak keluar belanja, pengorbanan. Ketiga, sayap-sayap dan penyokong-penyokong yang hadir bersama. Berikan tepukan kepada semua mereka. Keempat, ahli-ahli bersekutu yang terus bersama dengan kita daripada pagi sehinggalah saat ini. Kelima, pemerhati dan penyokong-penyokong kita yang diketuai oleh Puan Sri Noraini sendiri. Berikan tepukan kepada mereka. Nama lu apa? Kita sayang kepada ibu kita. Keenam, pegawai dan kaki tangan ibu pejabat yang bertungkus lumus menjayakan Perhimpunan Agung tahunan kita ini. Ketujuh, pengerusi tetap. Mana engkau? Kita baru nak sebut terima kasih. Tak apalah. Dan juga pembantu pengerusi tetap. Daripada tadi dia tak pergi toilet, kesian pengerusi tetap. Dan akhir sekali, kita berikan tepukan gemuruh kepada Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden dan seluruh ahli-ahli MPT. Terima kasih kepada semua. Hari ini kita boleh lihat akan kesungguhan dan komitmen, kesetiaan, pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh semua ahli-ahli yang hadir dan yang dengar di seluruh negara. Tahniah dan syabas kepada mereka semua. Parti ini menjadi satu parti yang sebenarnya diterima oleh rakyat. Cuba kita lihat, parti inilah yang telah mendapat dukungan dan sokongan besar dalam pilihan raya yang baru lepas ini. Lalu terutamanya daripada golongan muda yang ada di seluruh negara. Tahniah dan syabas kepada mereka yang berjayakan pilihan raya baru-baru ini.
parti yang baru berjasa kepada rakyat. Baru 6 tahun kita tubuhkan. Tapi jasanya begitu besar sekali. Jasanya dapat diterima dan dirasai oleh semua rakyat di seluruh negara. Denyut jantung nadi rakyat yang ada di seluruh negara hari ini telah dirasai oleh pembangkang, sehingga kan kekuatan inilah yang ditakuti oleh musuh-musuh politik kita. Sinar inilah yang tidak disenangi oleh mereka. Marak gelombang sokongan rakyat inilah yang mahu dibunuh oleh mereka dengan cara yang paling kejam, dengan cara yang paling kotor, dengan cara yang begitu zalim, dengan cara untuk merosakkan imej pimpinan kita yang kita sayangi ini, Tan Sri Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Satu demi satu pemimpin kita disiasat. Satu demi satu mereka mau menghukum pemimpin kita. Tidak cukup dengan fitnah. Tidak cukup dengan fitnah yang jahat. Tidak cukup hanya kepada pemimpin kita. Akaun parti kita pun dibekukan oleh mereka. Kita sedar ini adalah semata-mata untuk melumpuhkan parti, semata-mata untuk menghilangkan semangat kita. Inilah dia politik kotor yang dimainkan oleh pimpinan kerajaan yang ada hari ini. Pengurus tetap dan para perwakilan. Saya ingin ingatkan, penguasa zalim tidak akan bertahan lama. Penindasan demi penindasan bersulam dengan kesumat ini bakal menjerat leher mereka sendiri. Percayalah, bakal menjerat leher mereka sendiri. Kezaliman akan dibalas dengan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun menghancurkan kekuasaan Raja Jalut, yaitu seorang raja yang zalim, seorang raja yang angkuh dengan kekuatannya, seorang raja yang menindas rakyat serta musuh-musuhnya. Hanya kerana merasa dia paling berkuasa. Tetapi akhirnya tersembam menyembah bumi dan tewas di tangan pemuda belasan tahun. Siapa dia? Kita ingat cerita Raja Jalut. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda tersebut tidak lain dan tidak bukan telah pun diberi pangkat kenabian. Pemuda itu adalah Nabi Daud alaihissalam, dan kisah ini diriwayatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 251 untuk dijadikan pedoman oleh kita semua. Hari ini kerajaan campuran PHBN menzalimi kita. Menzalimi Bersatu dan Perikatan Nasional. Mereka memperalatkan agensi kerajaan untuk melakukan character assassination ke atas pemimpin serta parti yang kita sayangi ini. Mereka melakukan pendakwaan terpilih yang bermotifkan politik serta penganiayaan.
Tetapi yakinlah, percayalah, kita di pihak yang benar. Percayalah, kita akan bangkit untuk mengambil kembali kerajaan yang ada hari ini. Masakan tidak? Masakan tidak mereka ini begitu zalim sekali? Cuba kita lihat. Siasatan belum pun lengkap, kertas pertuduhan telah pun tersedia dan disebarkan di seluruh negara. Untuk apa? Untuk memalukan pemimpin kita, untuk memalukan parti kita. Saudara, saya masih lagi teringat dalam mahkamah saya berada bersama dengan Tan Sri. Apabila sahaja diminta oleh peguam kita untuk mendapatkan dokumen, mereka mengatakan dokumen belum lagi lengkap atas pertuduhan itu. Maknanya apa? Makna jelas, mereka hanya melakukan pertuduhan politik dan merosakkan imej Bersatu dan Perikatan Nasional. Mereka mahu menutup kebobrokan sendiri dan mengalih perhatian rakyat terhadap kegagalan pentadbiran kerajaan campuran ini dengan cara menfitnah dan menuduh kita. Tetapi rakyat tidak bodoh. Rakyat sedar yang mana intan, yang mana kaca. Rakyat tahu yang mana sekadar tin kosong dan yang mana benar-benar layak memimpin negara. Buktinya, sejak Khamis, berbakul-bakul kritikan, kutukan dan maki hamun rakyat ke atas Perdana Menteri yang ke-10. Cuba kita lihat isu KWSP. Maklumkan saja kepada menteri, bukan itu yang kita mahukan. Rakyat sedang dalam ujian, terhutang begitu banyak. Dia mahukan rakyat ambil utang sekali lagi. Apakan bodohnya Perdana Menteri yang ada hari ini. Dan ini menimbulkan kemarahan. Dan ini menimbulkan kemarahan oleh rakyat. Saudara, nafiri perang pilihan raya Negeri Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan sudah dibunyikan. Makanya tidak boleh sedikit pun terlalai dan berada dalam silent mood. Pilihan raya bukanlah satu pertarungan yang enteng. Mereka akan melakukan apa saja demi untuk mengalahkan kita. Pilihan raya bukan sekadar penentu kepada survival dan hala tuju parti kita. Malah ianya akan menentukan berapa lama hayat kerajaan campuran ini untuk bertahan. Kita yang akan menjawab soalan itu. Berapa lama kerajaan campuran ini yang mampu untuk bertahan? Kita yang boleh menjawabnya. Berapa lama, saudara-saudara? Seorang saja jawab. InsyaAllah. Bangunlah wahai pejuang dan penyokong parti. Bangunlah. Bangunlah demi untuk menjaga parti keramat yang kita cintai ini. Ikan parang sudah disalai. Siap bahan hendak menggulai. Tegar berumah di tepi pantai. Usah gentar ombak membadai. Ingin saya ingatkan kepada semua perwakilan. InsyaAllah. Kita kekalkan Kedah, Kelantan, Terengganu. Dan insyaAllah kita tawan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang.
Dalam peperangan ini kita tidak harus gentar. Walau badai melanda, dengan manusia rakus yang sanggup menghalalkan apa jua tindakan mereka, jangan bimbang, lawan, tetap lawan. Cuba kita lihat mereka hari ini. Mereka hanya bergabung atas kepentingan masing-masing. Marriage of convenience. Ini tidak berlandaskan keikhlasan. Mereka cuma saling guna mempergunakan antara satu sama lain. Yang pasti mereka cuma berkongsi bantal. Tetapi mimpinya lain-lain. InsyaAllah mimpi mereka ini tidak akan berpanjangan. InsyaAllah kita akan pastikan mimpi mereka tidak akan berpanjangan. Tok Guru Tan Sri Abdul Hadi Awang dah berkata, kalau rumah berdinding kaca, jangan ganggu jiran sebelah. Apa yang mereka lakukan? Mereka sombong, angkuh dan bongkak. Percayalah, rumah kaca ini akan pecah berderai, insyaAllah. Mereka ini tidak lain dan tidak bukan, ibarat buah busuk. Dia akan jatuh dengan sendiri. Dan insyaAllah tidak lama lagi. Sekarang bukanlah masa untuk kita berskenta. Kita buktikan solidariti kita bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita sama-sama gerakkan jentera kita di seluruh negara. Marilah kita tunjukkan solidariti dan kekuatan kita. Ibarat 5 jari yang digenggam menjadi tumbukan maut. Menjadi tumbukan maut. Menjadi tumbukan maut. Cubit paha kanan, paha kiri juga terasa. Dan biarlah ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. So, we are all stand together with you. Kami terus bersama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. InsyaAllah, insyaAllah, jika semangat inilah yang digalas bersama, insyaAllah, bawalah semangat ini sehingga pilihan raya negeri, kejayaan akan menjadi milikan kita semua. Ia akan menjadi milik pilihan raya Perikatan Nasional yang akan datang. Kita telah pun diuji dengan fitnah dan menah, tetapi semua itu tidak akan mematahkan semangat kita. Fitnah tidak akan memperlahankan tempo bersatu dan kemenangan tidak akan melalaikan jiwa Perikatan Nasional. Bila pendayung sudah di tangan, bila perahu sudah dikayuh ke tengah, meski bagaimana besarnya gelombang, walau sekalipun kemudinya patah, walau sekalipun layarnya robek, tidak sesekali kita berbalik haluan pulang. Kita orang-orang bersatu tidak akan mengalah. Kita tidak akan berundur walau seinci pun. Kita tidak akan merelakan diri. Parti kita berterusan dihina dan dicerca. Kerana kita tahu, kitalah sebenarnya di pihak yang jujur. Kitalah yang selama ini memperjuangkan nasib agama, bangsa dan negara. Kita tidak akan berdolak dalik lagi. Maka itu wahai ahli-ahli bersatu. Ayo, ayo, kita berdiri semua. Kita berdiri dengan penuh yakin. Biar patah sayap sekalipun, kita akan tetap berdiri demi kemenangan dalam pilihan raya negeri. Jangan menyerah, usah melatah. Rakyat terus bersama kami. Membujur lalu melintang patah. PH tersungkur menyembah bumi. Hidup bersatu. Hidup Perikatan Nasional. Hidup Tan Sri Muhyiddin Yassin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Datuk Seri Setiausaha Agung. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Razi Jidin, Naib Presiden Bersatu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Datuk Pengerusi Tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang. Yang saya hormati Tan Sri Presiden, Datuk Seri Timbalan Presiden, sahabat-sahabat Majlis Pimpinan Tertinggi serta perwakilan saudara-saudari yang hadir dari pagi tadi. Pada pagi Khamis yang lalu, saya bersama dengan beberapa kepimpinan Bersatu berada dalam kamar mahkamah bersama dengan Yang Berhormat Tan Sri. Apabila hendak dibaca pertuduhan kepada Tan Sri, saya mendengar satu persatu, meneliti satu persatu. Hati saya cukup tersentuh. Setiap pertuduhan yang disebut itu tidak ada kaitan peribadi dengan Yang Berhormat Presiden, tetapi setiap tuduhan itu adalah berkaitan dengan sumbangan kepada parti. Saya hampir bergenang air mata, Tan Sri. Kerana 18 tahun lalu, Tan Sri mungkin tak ingat, 18 tahun lalu, pada tahun 2005 di Melbourne, kalau Tan Sri masih ingat, saya pada waktu itu dilantik sebagai pengurusi Badan Perhubungan Kelab UMNO Australia dan New Zealand yang pertama. Saudara Alkaf ada bersama dengan saya pada waktu itu. Tan Sri bersama dengan TSM Charity Golf ingin memberi sumbangan kepada Persatuan Pelajar. Dan telah ditulis satu cek di atas nama Badan Perhubungan Kelab UMNO Australia dan New Zealand. Kawan-kawan kami datang daripada seluruh pelosok Australia dan New Zealand ke Melbourne dalam program tersebut. Memandangkan cek ini ditulis atas nama persatuan, atas nama Badan Perhubungan yang baru saja ditubuhkan, akaun bank pun belum ada, maka ramai sahabat-sahabat meminta dengan saya selaku pengerusi, you pergi jumpalah Tan Sri, minta cashkan cek ini, jadi kami boleh dapat cash, jadi mudahlah kami gunakan untuk bayar tiket dan belanja-belanja serta urusan lain. Saya takut nak jumpa Menteri Pertanian pada waktu itu. Saya pun minta dengan pegawai Tan Sri nak pergi jumpa. Jumpa dengan Tan Sri, saya jelaskan, Tan Sri, atas permohonan kawan-kawan, boleh tak cek ini ditukarkan untuk di-cashkan dan saya boleh cashkan cek ini. Saya masih ingat Tan Sri, 18 tahun berlalu. Tan Sri pesan pada saya, Radhi, Tan Sri panggil Radhi. Radhi, jangan sekali-kali masukkan wang sumbangan dalam akaun awak. Itu 18 tahun lalu. I still remember that, sir. Until today. Walaupun awak berniat baik, nak bantu kawan-kawan, tapi kita tak tahu apa orang nak buat kat kita. Jangan sekali-kali gunakan akaun peribadi untuk menerima sebarang sumbangan. Bila saya dengar pertuduhan di mahkamah, saya kata this man mengekalkan prinsip di sepanjang hidupnya. 10 sen pun tak masuk pada akaun beliau. Dan semuanya adalah untuk parti. Sebab itu, malam tadi Tan Sri menawarkan untuk meletakkan jawatan. Kami semua ahli Majlis Pimpinan Tertinggi bersatu hati. No way, sir. Kami tidak menerima peletakan jawatan Tan Sri. Ada di luar sana kata Tan Sri cakap tak serupa bikin. Tan Sri dah bikin, kami yang tak bagi.
Tan Sri dah nak laksanakan, kami yang tak bagi. Dan hari ini, pagi ini, seluruh perwakilan sebulat suara ingin melihat Tan Sri kekal sebagai Presiden Bersatu. Saudara-saudari, pendanaan politik, sumbangan politik, ini bukan kisah Malaysia, ini kisah dunia. Pergi semak, googlekan sahaja political donation, cari, boleh tengok. Setiap negara ada pelbagai cara dalam konteks pendanaan politik atau sumbangan politik. Tetapi di Malaysia kita tidak ada. Kita tidak tahu akta. Kita tidak ada sebarang akta. Kalau ada akta kata tak boleh, saya yakin tidak ada antara kita yang akan buat. Kita orang yang mengikut akta, mengikut peraturan, menghormati perlembagaan. Sebab itu, kita berbeza daripada sebelah sana. Takut nak bertanding presiden, takut nak bertanding timbalan presiden, pergi minta tolong ROS. Presiden kita tak pernah takut. Diletakkan di depan majlis pimpinan tertinggi. Ini saya bersedia, tapi kami tolak. Dibawa kepada PAT dan PAT juga menolaknya. Saudara-saudari, saya ingin kongsikan satu petikan daripada laporan tahunan Government Transformation Program GTP tahun 2013. Ini zaman Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Ditulis pada muka surat 132. Salah satu National Key Results Area atau NKEA pada waktu itu adalah berkaitan dengan fighting corruptions. Ditulis di situ adalah, boleh rujuk muka surat 132, all political financing meant for political parties must be held in party accounts, not individual accounts. That's what we did. Semua sumbangan masuk dalam akaun parti. Ditulis juga, all donation must be properly recorded and accounted in detail according to generally accepted accounting standards. Party accounts are to be externally audited. That's what we did. Every year akaun kita diaudit. Kita sediakan akaun kita ikut standard. Bendahari kita seorang accountant bertauliah. Itulah tingginya integriti Bersatu dalam konteks pengurusan keuangan, saudara-saudari. Sebab itu, apabila berdepan dengan keadaan sekarang, kita pertahankan Tan Sri. Kita pertahankan Presiden kita kerana kita tahu sedikit pun integriti beliau dan integriti parti tidak tercalar dengan tuduhan jahat ini. Saudara-saudari, bila Tan Sri naik sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020, kita tidak ada manifesto. Tidak pernah berjanji. Tidak ada janji-janji yang dilontarkan. Tetapi apabila negara dalam keadaan sukar, rakyat boleh melihat yang mana kaca, yang mana permata. Rakyat boleh melihat bagaimana kita, kerajaan pada waktu itu di bawah pimpinan Tan Sri, membawa negara keluar daripada pandemik COVID-19. Benda yang tak janji, tadi disebut tentang Felda. Kami tak pernah janji, Tan Sri tak pernah janji nak hapuskan hutan peneroka. Kami tak janji tapi kami buat benda yang baik. Bukannya sekelompok manusia yang berjanji siang dan malam, tetapi apabila berada di tampuk kuasa, dibelit nyesakan. Saudara-saudari, dalam PRU ke-15 yang lalu, ramai yang terkejut melihat keputusan. Bersatu baru 6 tahun nak sampai 7 tahun. Perikatan Nasional baru 2 tahun. Kita dapat 74 kerusi. Dan kita perlu ingat bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Walaupun kita tak dapat membentuk kerajaan, kerajaan ini dibentuk sebagai sebuah kerajaan campuran PHBN. Rakyat ternanti-nanti apakah bentuk kerajaan. Pertama sekali yang dijanji sebelum pilihan raya tidak dibuat.
hoi, hoya, hoi, tadi semua pakai nyanyi. Dengan tanpa rasa malu. Setengah orang ni dia muka dia tebal. Dia tak ada rasa malu. Dia buat relax, buat bodoh. Tanpa sebarang rasa malu. Sebelum pilihan raya, ia cakap nak bergabung ni bukan kami. Ini PN. Akhirnya dia yang bergabung dengan DAP. Dengan BN. Saudara-saudari, cepat sangat habis. Saudara-saudari, apabila membentuk kerajaan, sebuah kerajaan yang hidupnya penuh dengan janji, daripada awalnya menjadi pemimpin berjanji, maka harapan rakyat adalah amat tinggi. Rakyat ingin melihat apakah yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan ini. Sebuah kerajaan yang telah terlalu banyak berjanji, maka apabila mula membentuk kerajaan, kesilapan pertama memilih Hoya sebagai timbalan Perdana Menteri. Pada waktu itu dicari berbagai alasan untuk memberi justifikasi. Kemudian kita lihat pelantikan Menteri Kewangan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri melantik diri beliau sebagai Menteri Kewangan. Dulu Mak Sabu dan kawan-kawan buat lawak. Kalau M1 MDB tak ada duit, minta dengan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan tak ada duit, minta dengan Perdana Menteri. Sekarang ini semua senyap. Hipokrit. Sebuah kerajaan yang hipokrit, yang cuba menipu rakyat. Rakyat menunggu apakah kehebatan kerajaan ini. Maka bagilah masa, bagilah peluang. Tunggu sehingga keluar bajet 2023. Keluar belanjawan 2023, sebahagian besar belanjawan adalah belanjawan copy and paste. Sebahagian besar belanjawan dah diumumkan oleh Menteri Kewangan sebelum ini pun. Dan jika saudara-saudari lihat, tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada any game changer dalam belanjawan yang dibentangkan. Maka mereka tertekan. Kalau macam ni rakyat makin marah kat kami. Rakyat harap kami dapat buat yang terbaik. Tapi akhirnya jadi macam ini. Maka perlulah dicarikan satu alasan. Orang yang gagal, bila dia gagal, dia nak nampak orang lain hebat, dia kena gagalkan orang yang lain. Dia nak nampak dia hebat, dia kena cari alasan nak tunjukkan dia hebat. Maka mangsa pertama yang paling besar dalam kes ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nak tunjukkan bahawa ini parti tak bagus, kami yang lebih bagus. Maka dibawa, disegerakan cerita untuk memburukkan Tan Sri daripada berapa ratus bilion, akhirnya pertuduhan yang tidak ada kaitan dengan beliau secara pribadi. Barang diingat, Perdana Menteri yang ada pada hari ini adalah seorang Perdana Menteri yang pernah didapati bersalah oleh mahkamah kerana menggunakan kuasa. Pernah ada sejarah bahawa Perdana Menteri yang ada pada hari ini adalah seorang yang telah didapati bersalah menggunakan kuasa. Sebab itu, saudara-saudari, mereka mengusahakan agar imej presiden terjejas, mereka mengusahakan agar imej parti terjejas. Namun mereka silap. Mereka menjolok sarang tebuan. Jangan dijolok sarang tebuan, nanti sakit, umur tak panjang. Saudara-saudari, rakyat yang pernah melalui zaman krisis politik 1998 tentu dapat mengimbau kembali saat itu. Mungkin anak-anak muda tak ingat, kita kena ingatkan anak-anak muda. Pada tahun 1998, ingatkah kita pada waktu itu, kumpulan reformasi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim menggelarkan Dr. Mahathir sebagai Maha Zalim, sebagai Maha Fir'aun. Saya nak tanya sekarang siapa yang lebih zalim daripada Maha Zalim? Siapa yang lebih Fir'aun daripada Maha Fir'aun? Saudara-saudari, kalau kita lihat sekarang, kita lihat bahawa yang ada pada hari ini, ramai orang bercakap, patutlah Dr. Mahathir pecat dia dulu. Ramai yang kata,
baru hari ni aku nampak kenapa Dr. Mahathir tak nak sangat dia jadi Perdana Menteri. Dan Dr. Mahathir sendiri dapat tengok kerosakan yang berlaku. Sebab itu saudara-saudari, apa yang paling penting adalah untuk kita terus bersama. Kita terus bersatu hati untuk memastikan cabaran kita yang paling dekat adalah PRN di 6 buah negeri. Sedikit pantun untuk yang terasa. Tak terasa tak apa. Hidupnya penuh tipu muslihat. Dusta lakonan menjadi santap. Difikirkan dunia tiada akhirat. Hanya yang kenal akan berentap. Saudara-saudari, ayo kita berentap, kita tegakkan kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Saya mohon maaf kerana masa sekarang ini 6.31. Ya, Terima kasih. 2 hari lalu ketika berada di pusat tarbiyah, Datuk Tan Sri Muhyiddin beri saya gelaran Haji Ronald Kiandi. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada semua perwakilan dan pemerhati. Sesungguhnya PAT kita kali ini lebih ceria dan bersemangat. Malah berbeza dari persidangan-persidangan kita yang lalu. Kalau dulu kos perjalanan, kita ke PAT sebagian besar ditanggung oleh parti dan ketua-ketua bahagian. Tetapi kali ini hampir keseluruhan kos ditanggung sendiri oleh para perwakilan dan pemerhati. Jelas selepas akaun parti dibeku, ahli-ahli telah membuat penyesuaian. Dan tidak salah budaya pay our own ini. Kita teruskan di PAT akan datang. Boleh kan? Saudara perwakilan sekalian, PRU 14 yang lalu bersatu cuma berjaya memenangi 13 kerusi Dewan Rakyat. Tetapi PRU 15 yang baru lalu ini bersatu telah berjaya memenangi 31 kerusi Dewan Rakyat. Bilangan ini lebih banyak daripada UMNO yang cuma berjaya memenangi 26 kerusi. Dan lebih banyak daripada UMNO campur MCA, campur MIC, campur PBRS yang digabungkan itu cuma 30 kerusi. Kita boleh bangga dengan parti kita PRU 15 yang lalu. Lazimnya mengikut sistem demokrasi first past the post, Perikatan Nasional seharusnya diizinkan membentuk kerajaan persekutuan. Bila mana PN bergabung dengan GRS 6 kerusi, GPS 22 kerusi, bebas 3 kerusi dan tambahan 10 kerusi ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi itu tidak berlaku. Sebenarnya bilangan 114 yang dikemukakan oleh Tan Sri Muhyiddin, Presiden kita, sama-sama membentuk kerajaan persekutuan pada tahun 2020 yang lalu, sama dengan bilangan yang dikemukakan oleh Tan Sri Presiden selepas PRU 15 yang lalu. Jadi memang pelik. Kalau sebelum ni angka 114 cukup bilang untuk membentuk kerajaan, lah ni tak cukup pula. Pelik. Tetapi biarlah mereka memerintah untuk sementara. Biar rakyat nampak kelemahan mereka. Rakyat nampak keupayaan sebenar mereka. Rakyat nampak lebih banyak kezaliman melalui pesta kezaliman yang sedang mereka lakukan ketika ini. Kerana yang jelas, tak tahu berapa lama kerajaan ini boleh bertahan. Bibit-bibit perpecahan telah mulai kelihatan
di kalangan ahli-ahli parlimen mereka pada ketika ini di Dewan Rakyat. Baru 100 hari, tetapi sudah nampak pertelingkahan sesama mereka di Dewan Rakyat. Yang nyata sekali saudara-saudara sekalian, GPS dengan DAP Sarawak antara dua komponen dalam kerajaan PMX ini dah tidak boleh tidur sebantal kerana mereka mimpi dah tak sama. Mengikuti perbahasan perwakilan sejak jam 12 tengah hari tadi, jelas perwakilan mengikuti perkembangan isu politik, isu ekonomi dan sosial yang sedang melanda negara di bawah PMX ini. Perwakilan-perwakilan yang membahas isu kos sara hidup yang sedang melanda negara secara ketara hebat-hebat belaka. Lebih hebat dari setengah ahli politik, ahli Dewan Rakyat Pembangkang yang juga membahaskan isu ini di Dewan Rakyat. Saya nak katakan perbahasan yang hebat ini bukan saja di kalangan pembahas-pembahas hari ini, tetapi juga di persidangan Sri Kandi, persidangan Armada, malah Convention Sri Kandi Muda yang berlaku semalam. Nyata betapa gemuruhnya tepukan daripada perwakilan di Dewan ini ketika Wakil Sri Kandi Muda, Cik Wan Atika Putri, menyampaikan perbahasan sebentar tadi. Tahniah semua perwakilan dan tahniah kepada wakil pembahas SKM. Para perwakilan sekalian, isu yang dibahaskan oleh perwakilan adalah merupakan isu penting yang sedang dialami oleh rakyat sejak kerajaan Medani ini. Kos sara hidup, isu penting. Rakyat inginkan penyelesaian yang konkret, bukan sekadar menu rahmat dan mesin nasi lemak layan diri. Rakyat inginkan pengeluaran KWSP, bukan nak buat pinjaman dengan cagarkan wang KWSP mereka. Rakyat bukan nak korek lubang untuk tutup lubang yang ada, tetapi rakyat inginkan penyelesaian yang konkret untuk menangani kos sara hidup yang sedang melanda negara. Sependapat dengan sebilangan besar perwakilan bahawa kerajaan Medani ini sudah out of touch. Baru 100 hari sudah out of touch. Bila rakyat kata harga ayam dah meningkat, ada kalangan menteri mereka kata jangan makan ayam. Begitu juga bila rakyat kata harga perangan perlu dah meningkat, ada kalangan menteri mereka kata boikot kedai yang jual harga yang mahal. Realitinya bukan satu kedai yang menjual harga barangan perlu mahal. Semua kedai. Kerajaan sekarang ini out of touch terhadap realiti ekonomi pasca COVID. Tidak sama dengan ekonomi asas supply and demand. Sekarang ini keseluruhan rantaian pengeluaran dan bekalan telah meningkat kos pengeluarannya. Saudara-saudara perwakilan dan pemerhati sekalian, banyak peristiwa politik berlaku selepas PRU yang lalu. Dulu di Sabah adalah negeri bersatu yang paling vibran, paling kuat, paling banyak cawangan, paling ramai ahli. Walaupun bersatu Sabah adalah negeri bersatu paling mudah berbanding dengan negeri-negeri yang ada. PRN lalu Perikatan Nasional berjaya memenangi 13 kursi di DUN Sabah. Tetapi kesemua 13 kursi tersebut telah di reverse take over oleh Haji G melalui parti barunya PGRS. Selepas Haji G memilih untuk meninggalkan bersatu dan memilih untuk bersama kerajaan Medani ini, kami terpaksa mencorakkan semula kepimpinan parti di semua peringkat. Di peringkat BPN, di peringkat bahagian, di peringkat sayap-sayap Sri Kandi Armada dan Sri Kandi Muda. Mujur sebagian besar hari di peringkat akar umbi masih terus bersama kami. Suka saya maklumkan bahawa kepimpinan Bersatu Sabah di semua peringkat kini telah mula berfungsi semula. Di Dewan Persidangan hari ini, hampir 100 orang perwakilan dan pemerhati turut hadir daripada Sabah, turut hadir dalam persidangan kita. Beli tiket Air-Asia sendiri tanpa bantuan daripada mana-mana. Hasrat Haji G untuk mencorakkan naratif politik berasaskan parti tempatan Sabah dengan slogan Sabah untuk orang Sabah
dan politik berasaskan parti Sabah, kita jaga kita, pastinya tidak kesampaian. Hasrat mereka agar bersatu dan Perikatan Nasional gulung tikar dan kembali ke Semenanjung juga tidak akan menjadi realiti. Di Sabah kini telah bertapak panji-panji perjuangan Perikatan Nasional yang dipilih rakyat melalui perpilihan raya yang lalu. Ada ahli parlimen Perikatan Nasional di Sabah kini. Kami bertekad dengan kemenangan Perikatan Nasional di Parlimen Beluran akan dijadikan pendorong untuk membina semula bersatu dan Perikatan Nasional di Sabah. Kami sedih dengan tindakan mantan pemimpin kami yang meninggalkan parti. Lebih sedih kerana mereka duduk di jawatan Ketua Menteri dan Menteri-Menteri Sabah kerana usaha Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu. Usaha Datuk Seri Hamzah selaku Setiausaha Agung Bersatu. Dan usaha semua jentera parti seluruh negara yang turun padang sama-sama membantu Haji Ji dan PIN ketika pilihan raya negeri yang lalu. Lebih menyedihkan lagi saudara sekalian, Bersatu parti yang mengangkat mereka ke jawatan mereka disingkir daripada gabungan JRS yang mereka bentuk. Tapi tak apa, kita akan gunakan itu sebagai pendorong untuk terus memastikan kemarahan bersatu di negeri Sabah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan syabas kepada perwakilan yang telah merestui usul khas MPT untuk menolak perletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden Parti. Pertuduhan ke atas Tan Sri Muhyiddin adalah satu usaha untuk melemahkan parti. Dalam situasi biasa, mana mungkin seorang Presiden Parti diheret ke mahkamah semata-mata kerana menerima dana untuk partinya. Tiada parti yang boleh berfungsi tanpa dana politik. Tiada presiden mana-mana parti yang tidak menerima dana untuk parti masing-masing. Kenapa tidak diheret ke mahkamah presiden parti yang lain? Kenapa diheret presiden parti kita dan tidak presiden yang lain? Seperti cabaran Tan Sri Muhyiddin pagi tadi, heret PKR, presiden PKR, heret presiden DAP dan parti-parti yang lain yang juga menerima dana politik untuk urusan parti masing-masing. Kerajaan PMX tentu takut bayang-bayang mereka sendiri. Takut akan gelombang Perikatan Nasional yang sedang melanda negara. Sesungguhnya gelombang P ini tidak akan dapat dibendung, malah akan bertambah kuat dan mantap. Sebab itu kita inginkan agar perwakilan dan pimpinan Perikatan AKUMB untuk terus bersiap siaga bagi menghadapi pilihan raya negeri yang akan dipanggil ini. Kita pastikan bahwa kemarahan kita terhadap penindasan yang berlaku terhadap parti kita dan presiden kita diterjemahkan kepada undi untuk negeri-negeri yang akan berhadapan dengan pilihan raya. Kita inginkan Perikatan Nasional bukan saja akan mengekalkan semula kerajaan negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, tetapi merampas kerajaan Selangor Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Saudara-saudara sekalian, perwakilan kita jadikan PRN yang terdekat ini sebagai gelanggang untuk menoktakan pesta kezaliman, menoktakan pengaruh UMNO dan Barisan Nasional, dan meletakkan Perikatan Nasional sebagai dipati untuk Melayu dan Bumi Putra. Inilah misi kita. Kalau itu kita jadikan misi besar kita, kita akan beroleh kejayaan. Boleh? Boleh menang? Pantun. Malam bercahaya kunang-kunang. Buah sukun, buah pepaya. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di PIT akan datang. Masih.
Terima kasih Datuk Seri. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumi, Timbalan Presiden Bersatu. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dah minum air belum? Ada air? Tak ada air? Yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Pengurusi Tetap, yang berbahagia Datuk Pembantu Pengurusi, yang kita amat kasihi, yang berhormat Tan Sri Presiden, yang berhormat Naib-Naib Presiden, Barisan Kepimpinan, Ketua-Ketua Bahagian, para perwakilan yang saya muliakan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Nama saya Ahmad Faizal bin Azumu. Ramai orang tak tahu. Orang manggil Peja. Saya datang daripada bahagian Tambun. Dulu saya berjalan kerana saya selaku ahli Parlimen Tambun jalan tegak. Hari ini jalan tunduk. Pasal malu ahli Parlimen saya bodoh. Letih tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni berjalan nak bawa IC alamat daripada Tambun. Malu. Malu kami kerana pemimpin kami yang menang di Tambun hari itu, yang kononnya begitu bersih orangnya, begitu warak, hebat, baik. Bila dah dapat kuasa, main politik tak sudah-sudah, cakap hari tu lain, hari ni lain, besok pun lain. Bukan saja dia penipu, tapi dulu katanya juga peliwat. Ha? Saya pun Datuk Seri Azmin yang bagi tahu. Baru semalam dia cakap, diingatkan kepada saya. Saudara-saudari sidang perwakilan yang saya muliakan, saya nak ucapkan terima kasih banyak kerana semua hadir. Sebelum ini kami berasa susah hati nak adakan perhimpunan agung tahunan untuk tahun 2022 kerana kita terpaksa tangguhkan nak ada pilihan raya tahun sudah. Ada ke orang nak datang? Kita duit dah dibekukan, akaun dah dibekukan, tak ada duit nak bagi ketua-ketua bahagian, nak bagi para perwakilan nak datang daripada jauh seluruh pelosok negara. Tapi ramai juga sampai. Dan saya rasa begitu bersyukur kerana semangat yang telah ditunjukkan oleh sidang perwakilan semua. Hari ini saya rasa seronok datang daripada pagi tadi. Bukan dari pagi tadi, daripada perwakilan sidang Perhimpunan Agung Sri Kandi, Armada, Convention Sri Kandi Muda. Rasa seronok. Hari ni kita berjalan, bergeser bau je, pandang sebelah siapa yang langgar? YB. Langgar belah kiri, YB. Punyalah ramai di kalangan kita dah jadi YB. Tak pernah saya fikir. Waktu mula-mula saya kena panggil dulu pergi ke rumah Tan Sri Presiden. Berbincang-bincang, dia nak nubuhkan parti, saya ngikut je, saya budak. Ikut dia. Kemudian daripada pejabat beliau yang kecil di Damansara Heights tu, di Epicure tu, kita cetak borang, bagi borang kat orang. Pelan-pelan kita bina parti kita ni. Hari ni seronok sangat bila kita tengok kawan-kawan masing-masing dah jadi yang berhormat. Dah jadi ahli parlimen, dah jadi adun-adun. Saya rasa cukup berbangga. Saudara-saudari, saya nak ucapkan tahniah kepada semua sayap kita. Sri Kandi, Armada yang telah begitu berjaya mengadakan perhimpunan masing-masing. Alhamdulillah saya dapat datang. Tak dengar? Halo? Suara okey. Tak macam ahli Parlimen Tambun. Ahli Parlimen Tambun, tuan-tuan, dia pun nak nyanyi macam ahli Parlimen dulu.
Tapi bezanya ahli parlimen sekarang nyanyi tempo pun tak betul. Bukannya susah lagu Azizah apa, susah ikut tempo. Non aku Azizah tapi tak betul tempo. Tak apalah. Jadi saudara-saudari, tahniah kepada Sri Kandi Armada yang telah mengadakan perhimpunan, begitu juga yang paling saya seronok sebenarnya pergi tengok Sri Kandi muda. Itu lebih jadi timbalan presiden. Jadi timbalan presiden dijemput untuk menutup konvensyen Sri Kandi muda. Saya pun pergilah. Daripada mula pagi sampai ke petang, menjerit je dia pun. Tenang. Oh, tenang. Menjerit je, seronok meriah. Tak sangka saya Sri Kandi muda pun dah hari ini dah dijadikan sayap. Begitu maju, begitu ramai. Kita punya pemimpin-pemimpin di semua peringkat yang datang di konvensyen. Dan semuanya di kalangan mereka yang profesional, yang berpendidikan tinggi. Dan saya nampak dengan adanya mereka dan bersama dengan rakan-rakan adik-adik anak-anak daripada Armada, saya nampak peluang kita untuk terus maju jaya di masa akan datang cukup-cukup cerah. Saya nak sebut tentang satu perkara berkenaan dengan apa yang berlaku dengan rakan-rakan kita. Kita semua hari ini bercakap tentang betapa sedihnya hati kita apabila pemimpin utama kita, presiden parti kita dizalimi. Dizalimi dengan dituduh di mahkamah dengan pertuduhan yang mengarut. Pertuduhan yang tak boleh kita terima di akal. Tapi dalam masa yang sama juga saya nak sebut, dalam kita berjuang ni, waktu mula-mula lagi hari itu, kita ada begitu ramai rakan-rakan. Yang saya nak sebut antara yang mula-mula sekali, yang bahagia Datuk Salih Bajuri, bendahari kita, ditahan reman, dimalukan. Saya nak bagi tahu saudara-saudari sekalian, ketua-ketua badan pimpinan, ketua-ketua bahagian ahli majlis pimpinan tertinggi ni tahu sangat Datuk Salih Bajuri. Runsin kami nak bekerja dengan dia. Dia ni orang yang ikut buku betul-betul. Orang yang cukup dengan waraknya, dengan amanahnya dan segala-galanya. Saya tuan-tuan, sebenarnya saya nak cakap ikhlas lah bila saya dijemput oleh Datuk Razali Idris, Ketua Penerangan Baru. Dia ajak saya bersama ke mahkamah apabila Datuk Salih dibawa ke mahkamah untuk mendapat tahanan reman. Saya tak sampai hati nak pergi. Sebab dalam ramai-ramai orang yang saya kenal, antara manusia yang baik, yang cukup baik, Datuk Salih lah orangnya. Dan apabila beliau dihadapkan ke mahkamah dengan bergari, saya rasa, ya Allah, kerajaan ni memanglah tak boleh lama. Terlalu zalim. Orang baik, tengok Datuk Salih, tengok dia. Nampak? Baik ya amat. Kita, ingat tak kita bila masa kita nak minta duit kat dia betapa seksa? Ingat tak? Dia jaga cukup baik. Cukup baik manusia. Dan orang macam ni pula kena. Begitu juga dengan yang berhormat Datuk Wan Saiful. Orang yang begitu banyak jasa dengan kita waktu pilihan raya, bekerja begitu kuat. Juga tak pasal-pasal. Kita sedih. Saya ni tak tahulah, saya ni berkawan. Saya berkawan, kalau keluarga dia, keluarga saya juga. Kita tahu isterinya pun tak sihat. Sedang pergi buat kemoterapi dan sebagainya. Bila dia, suami dia kena macam ni, lagi teruklah sakitnya. Kenapa lah Anwar Ibrahim ni, kerajaan sekarang ni ngapa lah jahat sangat? Ngapa lah nak buat dengan demo ni semua macam ni? Saudara-saudari, kita doakan. Sama-sama kita berdoa daripada hari pertama lagi. Saya nampak rakan-rakan komponen termasuk daripada Parti PAS mengadakan solat hajat, kita bermunajat, kita doakan agar Allah Ta'ala membawa keadilan, membawa kebenaran di bumi Malaysia ni. Kita nakkan semua pemimpin-pemimpin kita ini akan selamat dari apa juga masalah yang telah dikenakan kepada mereka. Saudara-saudari, saya sebutkan tadi tentang berapa ramai kita dah ada yang berhormat. Dalam pilihan raya yang lepas, benar, kita cukup berbangga dengan keputusan yang telah kita dapat. Tapi dalam masa yang sama, saya nak mengingatkan diri saya dan semua rakan-rakan. Kita semua sedar bahawa walaupun keputusan begitu baik, tetapi majoriti keputusan ataupun
para pengundi yang telah memberi sokongan kepada kita adalah kerana mereka menyokong kepimpinan yang berhormat Tan Sri Presiden kita. Dan saya amat yakin sebenarnya pada pilihan raya umum yang lepas, kalau setiap kawasan yang kita tandingi itu, kalau dapat kita gerakkan jentera kita dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, kalau kita dapat bekerja lebih waktu sikit, saya rasa tak ada masalah untuk kita tubuhkan kerajaan selepas pilihan raya umum yang lepas. Apa yang saya nak katakan, kita perlu belajar daripada apa yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas, supaya di dalam pilihan raya negeri, 6 negeri ini nanti, kita tidak lakukan kesalahan-kesalahan yang sama, kesilapan-kesilapan yang sama. Jangan kita ada bendera, kita simpan dalam stor, tak dinaikkan. Jangan waktu kita nak pergi cari pengundi, kita tunggu besok, sampai tiba-tiba dah masuk hari mengundi. Jadi saya harap sangat supaya apa juga yang telah kita belajar daripada keputusan yang lepas tak akan kita ulangi lagi. Kita sekarang dah tak ada duit. Kita dah tak ada apa-apa dah. Tetapi saya ingat, waktu kita mula-mula tubuhkan parti kita dulu, kita masih berjaya mengumpulkan ahli, kita boleh buat program, kita boleh adakan jamuan amal, kita boleh lelong barangan, kita masih boleh berusaha untuk mendapatkan dana untuk menggerakkan parti. Saya yakin, kalau kita benar-benar ikhlas, kita mampu lakukannya sekali lagi. InsyaAllah, apa pun mereka lakukan kepada kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, bukan mereka. Jadi insyaAllah kalau kita berusaha, Allah akan membuka jalan, tunjukkan jalan, permudahkan urusan kita, dan saya yakin kita akan dapat mencapai juga kejayaan satu hari nanti. Jadi saudara sekalian, saya tak nak ambil masa yang panjang kerana kita nak dengar penggulungan daripada Yang Berhormat Tan Sri Presiden Abah kita. Saya merayu kepada semua untuk kita tekun mendengar ucapan penggulungan beliau. Kita tanamkan dalam hati sedikit keinsafan dengan apa yang berlaku pada diri kita ini adalah satu ingatan daripada Allah Ta'ala supaya besok tak berapa lama lagi kita akan kembali menjadi kerajaan dan kita akan menjadi kerajaan yang baik. Kita akan jadi wakil yang baik bagi parti kita untuk memimpin umat. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua. Saya amat berbesar hati untuk bersama dengan anda semua di dalam pimpinan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Timbalan Presiden. Kini tibalah saat yang ditunggu-tunggu untuk kita mendengar penggulungan daripada Yang Berhormat Tan Sri Presiden. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Haji Muhammad Yassin untuk memberi ucapan penggulungan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Pengurusi Tetap dan Timbalan, rakan-rakan pimpinan Majlis Tertinggi, ketua-ketua bahagian-bahagian dan sidang perwakilan serta def-def jemputan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai ke penghujung persidangan kita yang telah pun berlangsung sehari suntuk pada hari ini. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga terima kasih kepada seluruh perwakilan yang datang daripada negeri-negeri, sayap-sayap yang telah pun menyampaikan ucapan-ucapan yang begitu bernas, berkesan dan amat baik sekali. Dan juga saya mengucapkan terima kasih
kepada barisan pimpinan Majlis Tertinggi yang juga telah pun menyampaikan ucapan penggulungan mereka untuk merumuskan apa yang telah pun kita bicarakan sehari suntuk dan harapan kita untuk masa hadapan. Lebih berterima kasih saya kepada pengurusi tetap yang telah dapat memandu mesyuarat kita dengan begitu baik, dan timbalannya juga sama-sama telah membantu untuk menentukan perjalanan kita ini berjalan dengan licin dan lancar. Syabas dan tahniah pada Datuk Suhaimi dan Datuk Kamarudin. Pastinya segala apa yang telah pun saudara dan saudari kemukakan dalam persidangan yang amat penting ini dicatat secara terperinci oleh saya, dan pastinya urus dia, di mana cadangan-cadangan yang telah pun diajukan dan dikemukakan itu adalah cadangan yang juga baik. Maka tindakan-tindakan yang wajar perlu diambil untuk menyusul dan sebaik mungkin untuk kita laksanakan, khususnya dalam usaha kita untuk memantapkan perjuangan parti kita dan menentukan kejayaan kita yang lebih besar di masa-masa yang hadapan ini. Kesemua yang telah pun dikemukakan oleh mereka-mereka yang telah pun diwakilkan untuk berucap dari negeri itu, saya kira adalah menunjukkan betapa prihatinnya bersatu di semua peringkat tentang isu dan masalah yang sedang dihadapi oleh negara kita. Masalah yang dihadapi oleh rakyat yang ada di negara kita, khususnya di kalangan masyarakat Melayu dan Bumi Putra di negara kita. Masalah tekanan hidup yang cukup terkesan dirasakan di merata-merata tempat di seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Pastinya itu antara perkara yang paling penting yang harus kita berikan perhatian dalam situasi negara kita selepas berdepan dengan pandemik COVID-19 yang hampir sudah pun berlalu. Tetapi dalam tempoh kita berhadapan dengan masalah itu, sebahagian besar daripada rakyat di negara kita, terutamanya orang-orang Melayu, telah pun berhadapan dengan pelbagai-bagai isu hidup. Makanan yang tidak cukup di atas meja mereka, harga barang yang melambung sepanjang masa, pendapatan mereka yang tidak secukup seperti dahulu, kesulitan dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi untuk nak mengharungi hidup mereka di masa sekarang, dan pastinya lebih mencabar di masa-masa yang akan datang. Jadi teruskan usaha saudara. Ambil apa-apa langkah yang perlu untuk meringankan bebanan mereka. Saudara mungkin boleh berkata bahawa apa yang boleh kita lakukan kerana kita pembangkang. Ya, kita pembangkang. Tapi tidak bermakna kerana kita pembangkang, kita tak boleh buat apa yang boleh kita lakukan. Sedikit sebanyak yang boleh meringankan keresahan mereka, kesulitan mereka, masalah mereka, yang saya tahu hari ini cukup terkesan dan terbeban kerana kerajaan yang ada pada hari ini dilihat gagal, seolah-olah tak tahu. Ada perwakilan kata bodoh tentang cara bagaimana nak menguruskan ekonomi negara. Saya sedar waktu kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID-19, dalam kita nak menguruskan masalah kesihatan, supaya jangan ada rakyat kita terkesan dan mati disebabkan oleh wabak pandemik COVID-19. Langkah yang sama dalam tempoh masa yang sama
Saya sebagai Perdana Menteri dan Perikatan Nasional sebagai sebuah kerajaan pada ketika itu mengambil langkah segera untuk menentukan supaya kehidupan rakyat kita tak terkesan. Ada makanan di atas meja mereka. Tidak ada yang mati kebuluran dan sebagainya. Itu cara kita menguruskan hal ehwal kehidupan rakyat. Tetapi selepas saja masalah COVID sudah berlalu. Masalah pemulihan ekonomi belum selesai. Waktu zaman Perikatan Nasional dulu kita mengambil langkah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Majlis Pemulihan Ekonomi Negara, bagaimana nak mempercepatkan proses supaya negara kita akan kembali pulih seperti mana pada masa-masa sebelum daripada itu, ataupun mungkin lebih baik daripada apa yang telah berlaku sebelum daripada itu. Itu kita ambil. Dan kita bentuk sebuah majlis di mana pihak kerajaan bersama dengan pihak pembangkang duduk bersama-sama berunding. Ada juga tokoh-tokoh korporat yang kita bawa bersama untuk mengetahui apakah masalah mereka. Apa langkah dan tindakan yang kerajaan boleh ambil untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerana dengan proses pemulihan yang mereka akan lalui, negara akan kembali dalam situasi ekonomi yang lebih kukuh, kehidupan rakyat akan bertambah baik, rakyat mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang mencukupi untuk menyara hidup keluarga mereka. Tapi malang sekali, pimpinan yang ada pada hari ini tidak mengambil kira soal itu. Disebutkan di Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong merekodkan bahawa pertumbuhan ekonomi negara 2022 mencatatkan pertumbuhan yang paling tinggi, 87%. Disebabkan oleh kenapa? Kerana tindakan berkesan yang diambil oleh kerajaan kita waktu kita mentadbirkan negara dahulu. Dalam unjuran yang terkini bahawa kemungkinan tahun ini dia akan menurun. Kalau tak silap saya KDNK 4.3%. Ada seorang ahli parlimen Pekan, saya tak ingat namanya. Ahli parlimen Pontian, saya tak ingat namanya. Siapa nama dia? Tak ingat juga. Tak apa, tak payah ingat. Berkata bahawa pada tahun ini tidak akan ada masalah kemerosotan ekonomi negara. Saya tak nak cabar di parlimen. Tapi semua tokoh-tokoh ekonomi dunia, World Bank, IMF, pakar-pakar penganalisa ekonomi menyatakan tahun ini, this year, disebabkan oleh masalah global yang dihadapi oleh negara-negara maju, peperangan yang berlaku antara Rusia dan Ukraine yang masih berterusan, harga minyak yang mungkin melambung dan pelbagai-bagai masalah lain lagi, keadaan inflasi akan meningkat lebih tinggi. Dikatakan bahawa negara-negara akan berhadapan dengan kemerosotan ekonomi dan tidak terkecuali negara kita Malaysia ini, saudara. Yang saya sebutkan sini bukan masalah politik. It is about our livelihood. It is about our country. Apakah kerajaan yang ada pada hari ini sedar bahawa ini akan dihadapi oleh kita? Yang lebih malang lagi waktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sebahagian lagi tambahan daripada yang sudah sedia ada, kumpulan B40. Orang yang duduk di bawah paras kemiskinan. Dahulunya 40%, sekarang ini dikata sudah meningkat lebih daripada 61%. Siapakah mereka yang bawah golongan B61 di saudara? Siapa? RM10. Bumi Putra orang Melayu. Di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Nampak okey. Tapi kalau turun ke kampung-kampung dan melihat keadaan kehidupan mereka di bawah sana, daif sedaif-daifnya. Betul tak? Di bahagian saudara sendiri, coba pergi ketuk pintu rumah mana pun ada. Akan ada di hadapan tu orang tua yang agak sudah lama duduk di atas katil tak bangun-bangun. Ibu
yang tidak mempunyai makanan cukup untuk menyara keluarga mereka. Ini fakta. Persoalan yang dihadapi sekarang, kenapa kerajaan hari ini seolah-olah tidak sedar? Sudah lebih 100 hari dibagikan peluang masa untuk bertindak cepat, tapi sampai hari ini tak nampak apa pun dibuat. Masya Allah. Saya takut bukan kerana apa. Kalau tidak ada tindakan tegas daripada pihak Perdana Menteri yang ada pada hari ini, kabinet yang ada pada hari ini, berdasarkan pengalaman kita yang telah menguruskan negara sebelum ini, maka negara kita akan terus berada dalam keadaan yang lebih teruk ekonominya. Dan mungkin kemerosotannya akan bertambah lebih besar. Ramai orang kita tidak akan dapat peluang pekerjaan. Dan juga pendapatan mereka akan menurun lebih bawah, dibebankan pula oleh kerana kenaikan inflasi dan kos sara hidup yang bertambah setiap hari. This is the question. Jadi persoalan ini sudah pun terasa dan dirasakan oleh rakyat jelata di seluruh negara. Bukan soal orang Melayu, orang Cina, orang India, ada yang miskin, hidup dalam keadaan yang susah. Perjuangan Perikatan Nasional khususnya Bersatu ialah untuk memperjuangkan nasib semua kaum yang ada dalam negara kita, Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Jangan biarkan nasib rakyat menderita begitu, Anwar. Noah. Tak tahu ke Noah? Takkan semuanya yilek. Siapa orang panggil kerajaan yilek? Jangan biarkan. It is about the livelihood of our people. Penderitaan rakyat itu terkesan dan terasa oleh saya. Dan pasti oleh kita pemimpin yang ada pada hari ini. Cuma tidak terkesan dan terasa oleh Anwar Ibrahim dan rakan-rakan mereka dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tentu rakyat sedar. Bila ada pengusi PAS dan Presiden PAS berkata jangan baling batu rumah jiran, dan kutanya mungkin meramalkan kalau kerjaannya sebegini berterusan, mungkin kerajaan Pakatan Harapan tidak akan duduk lama menerajui negara untuk tempoh yang mendatang. Ada orang salah faham. Macam nak adakan satu revolusi, no such thing. This is a democracy and we defend the democratic system of this country. We will never do anything which is against the constitution of the country. Tapi masalah pokoknya bukan kita. Rakyat yang di bawah, yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang sudah duduk di parlimen, baik dalam dia GPS di Sarawak, GRS di Sabah dan lain-lain dulu, yang sekarang ini berada bersekongkol dalam kerajaan yang sedia ada. Pastinya rakyat di bawah takkan tertahan dan beritahu pada wakil rakyat, why are we still in Pakatan Harapan? We cannot stand so long. Let's do something about it. Betul tak? Faham tak? Ini dah patut gulung sikit aja. Tapi ini isu pokok. Karena kalau dibiarkan berlarutan dalam situasi keadaan tidak bertambah baik, tak ada perancangan, langsung tak menjawab apa yang telah pun disebut dan disenaraikan oleh manifesto mereka. What they are going to do, apa yang mereka akan laku, tak disebutkan. Malahan dalam belanjawan negara yang masih dibahaskan di parlimen tidak disebutkan apa yang mereka telah janji dalam manifesto untuk dilaksanakan. Janji saja hingga tinggal janji dan tak sampai hari ini terbukti boleh mereka laksanakan. This is a very serious matter. Dalam ada masalah, ada peluang. Peluangnya apa? Peluangnya kita boleh menang. Ujiannya ialah di PRN. Tadi dah banyak bercakap tentang PRN. Banyak cakap kata kita confident kita boleh menang. Boleh menang ke tidak? Macam mana nak menang?
Bersatu tak ada duit. Bila PAN datang, jangan ada ketua-ketua bahagian dan juga ahli bakal yang berhormat datang jumpa saya. Tan Sri, I have no money. If you don't have any money, I don't have no money at all. Jangan tanya saya kenapa. Dah tahu apa sebab. Apa sebab kita tak ada duit? Salah siapa? Siapa jahat? Bukan jahat, zalim kata Rina. Memang nak bunuh kita. Tetapi pilihan raya ini ujian bagi kita untuk membuktikan walaupun kita tidak ada wang 1 sen, rakyat akan bangkit dan bangun menentang mereka dan kita boleh menang dan mencapai kejayaan. Biar rakyat ajar mereka. Beritahu pada mereka, kami tidak mahu dan tak percaya pada mereka. Kami hanya percaya pada Perikatan Nasional. Tak apalah, jentera pilihan raya tidak ada duit untuk menguruskannya. Tak apalah, kita tak pernah nak membelajarkan besar macam mereka katakan kita buat dahulu. But because mereka tak akan tahan lama, mereka tak mahu keadaan ini berterusan, mereka akan bangkit dan bangun pergi ke tempat buang undi dan jangan tanya siapa yang mereka akan pilih. Pasti mereka akan memilih Perikatan Nasional. Ya. It is about the people. Dalam sistem demokrasi, kita ni sebagai alat parti politik sahaja. Penentunya rakyat. Kalau dia dah rasa pedih, tak tertahan, nak disuruh ikat perut, harga melambung-lambung, dia akan cari satu penyelesaian. And jangan underestimate the wisdom and the knowledge of the present voters in the country, terutamanya anak-anak muda. Mereka pasti akan sokong kita dan menolak kerajaan Pakatan Harapan di negeri ini. Balik buat persiapan. Dulu PRU kita dah siap dah. Jangan tutup bilik gerakan. Kursus boleh diteruskan. Apa disebutkan kursus PACABA. Sistem untuk sulaan. Bukan sulaan. Setia dan apa-apa sistem lah. Untuk menentukan kita sudah hari ini tahu siapa menyokong kita. Sampai pilihan raya kita dah tahu mereka keluar ni mengundi. Mengundi siapa? Itu jentera. Kita dah minta supaya buat persiapan jentera. Kita dah bagi kebenaran pada negeri-negeri ronding tentang kursi. Tapi tak boleh putus. Yang putusnya kita yang ada di sini. Pasal untuk membolehkan persiapan rondingan kursi itu diteruskan di peringkat tertinggi yang dipimpin biasanya oleh timbalan presiden dan jawatan kuasa. Dah boleh bincang. Dalam pertemuan saya beberapa hari yang lalu dengan ketua-ketua BPN katanya kami semua sudah habis selesai. Alhamdulillah. Minta nama bakal-bakal calon sekarang. Siapa nak jadi calon angkat tangan? Tak banyak, bagus. Siapa nak jadi calon angkat tangan? Lagi tak ramai. Itu lagi senang buat kerja. Tadi dah dicadangkan, jangan lupa kami Sri Kandi muda yang cantik lawak tadi. Jangan lupa kami armada anak-anak muda. Jangan juga lupa Sri Kandi yang tidak juga tua-tua. Dan jangan lupa orang-orang yang banyak ilmu, pengetahuan dan juga tahu tentang soal hidup. Gandingan dan gabungan mereka ini penting untuk membentuk sebuah kerajaan yang cukup berpengaruh, berpengalaman dan berkesan. Boleh buat persiapan. Satu bahagian, kalau ada satu kawasan DUN, bagi 3 nama. Jangan bagi nama ketua bahagian, ketua bahagian, ketua bahagian, ketua bahagian. Macam tak ada orang lain. Atau nama timbalan ketua, timbalan ketua, timbalan ketua, tak ada orang lain. Atau hantar nama Amada, 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 macam tak ada orang lain.
Jangan ketua bahagian dah sokong saya cakap macam ni dia kecil hati. Tak ada. Bukan tujuan saya begitu. Itu boleh diteruskan. Dan saya nak beritahu, kita dah rondingkan dengan PAS dan parti lain, bahawa Kelantan, Terengganu, Kedah tu kekallah PAS punya. Memang insyaAllah berdasarkan tinjauan kita PAS dan juga BN atau PN daripada kita yang ada di Kelantan, Terengganu dan Kedah, insyaAllah akan sapu bersih sama kursi-kursi kita. Berbakilah di Pulau Pinang, di Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Dalam rondingan itu disahkan Selangor dan juga Negeri Sembilan bila menang membentuk kerajaan bersatu akan memimpin menjadi menteri besar dan kerajaannya. Jangan tanya siapa jadi menteri besar. Dari persujukan, Pulau Pinang ni tengok siapa banyak kursi menang, dia jadi ketua menteri. Kemudian saya juga sudah bincang dan dikhususkan dan diputuskan di kerajaan-kerajaan yang akan terbentuk selepas pilihan raya seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, InsyaAllah juga di negeri-negeri seperti Selangor dan juga Negeri Sembilan. Maka pembentukan kerajaan dari jawatan-jawatan utama akan ditentukan. Menteri besar siapa? Timbalan menteri besar siapa? Speaker siapa? Timbalan speaker siapa? Exco kanan siapa? Exco kiri siapa? Kalau ada kiri. Dan lain-lain jawatan-jawatan penting. Yang itu telah pun kita sepakati dan diputuskan Setiausaha Agung parti kita bersama dengan Setiausaha Agung PAS dan juga gerakan duduk bersama supaya bila mana terbentuk kerajaan, insyaAllah kita dah tahu di mana kedudukan kita. Berapa peratusan daripada exco-exco yang akan dibentuk dan lantik itu akan dilantik di kalangan parti-parti yang ada dalam Perikatan Nasional. Apa makna saudara ini? Iaitu persiapan. Kita mulai sekarang. Dan insyaAllah saya kira 3 buah negeri itu agaknya sudah mungkin muktamadun. Tumpuan kita antara lain ialah Selangor. Kita letakkan kepercayaan kepada Datuk Radhi Jidin menjadi penyelaras Manchester City. 7-0. 7-0. Saudara, cukuplah ya. Setakat itu saja yang saya nak nyampaikan. Saya rasa bangga. Parti yang saya lahirkan lebih kurang 6 ke 7 tahun yang lalu hari ini sudah berkembang. Gagah, warna merah ini membuktikan sudah diterima baik. Ramai sudah jadi ahli dan ramai orang Melayu dan Bumi-Putera di negara kita mendukung perjuangan Parti Bersatu ini. Alhamdulillah. Baliklah ke bahagian masing-masing. Kibarkan bendera Perikatan Nasional kerana ini akan kita gunakan sekali lagi dalam PRN. Jangan bincang dan bicara tentang warna-warna yang ada sudah cukup baik. Semua orang terima, semua orang sudah tahu. Yang penting kita bekerja. Jauhkan daripada soal-soal peribadi, permusuhan, sengketa sesama kita. Kerana kita adalah dalam satu saf dan barisan pimpinan Melayu yang bertanggungjawab. Kita hanya bekerja keras dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita, hajat kita ini akan tercapai. Faiza azamta fatawakkal alallah. Terima kasih. Ucapkan selamat balik ke kawasan masing-masing. Bertemu lagi dalam persidangan kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua mencapai kejayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu. Hidup bersatu. Hidup bersatu. Perikatan. 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 Hidup Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Hidup Tan Sri. Hidup Tan Sri. Hidup Tan Sri. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tan Sri Presiden.
Kita masih ada 2 program di luar PAT. Dengan itu biarlah saya membuat ucapan penutup dahulu sebelum kita mengadakan program tersebut. Diminta tuan-tuan dan puan-puan menunggu program tersebut. Dengan berakhirnya ucapan pengulungan sebentar tadi, maka berakhir sudahlah Perhimpunan Agung Tahunan yang kelima pada tahun ini. Saya dan pembantu pengurusi menyusun 10 jari, memohon ribuan ampun dan maaf di atas kekurangan kami sepanjang mengendalikan persidangan ini. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan pada para perwakilan dan para pemerhati yang menghadiri Perhimpunan Agung ini kerana telah melaksanakan tanggungjawab selaku ahli parti. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada pemimpin parti, barisan jawatan kuasa, urus dia, kaki tangan ibu pejabat, para sukarelawan, petugas keselamatan dan kesihatan yang bertungkus lumus memastikan kelancaran Perhimpunan Agung ini. Tidak dilupakan rakan-rakan media yang sudi membuat liputan, pihak berkuasa yang memberi kerjasama sepenuhnya sepanjang PAT ini. Mewakili pimpinan parti, kami mendoakan semoga para perwakilan, para pemerhati dan petugas-petugas selamat sampai ke destinasi masing-masing. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang diminta Sri Kandi Muda melancarkan sayap Sri Kandi Muda dan dijemput Ketua Sri Kandi Muda menjemput Tan Sri ke gimik pelancaran. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bersiap sedia bahagian-bahagian daripada Sabah yang akan menerima watikah penaja bahagian. Muda ini adalah merupakan salah satu biro di bawah Sri Kandi yang telah pun ditubuhkan setahun yang lepas. Ya, dan kita melihat ada keperluan yang besar apabila 5.8 juta pengundi muda dan first time voters yang akan berdaftar secara automatik mulai tahun hadapan. Jadi perlu untuk kita mewujudkan sayap Sri Kandi Muda. Jadi sebagai Ketua Sri Kandi Malaysia, kami menyokong penuh penubuhan sayap Sri Kandi Muda ini dan kita mengalu-alukan ya, demi untuk keutuhan parti bersatu. Saya berharap Ketua Sri Kandi Nurul dan juga barisan-barisan exco-nya dapat membawa Sri Kandi Muda ke taraf yang lebih tinggi ataupun kepada tahap yang lebih tinggi berbanding dengan Sri Kandi ataupun daripada parti-parti yang lain. Harapan saya kepada Sri Kandi Muda Bersatu Malaysia, banyak lagi pemimpin-pemimpin wanita muda dalam kalangan belia yang ke hadapan. Pertamanya, dalam politik ni memang ada banyak ranjau dan duri dan tak mudah untuk kita orang muda duduk dalam sebuah
parti politik tanpa ada sokongan dan kesepaduan antara ahlinya. Jadi saya doakan dan harap janganlah segan dan silu untuk semua ahli Serikandi Muda bekerjasama dengan kami Armada dan juga ketua-ketua bahagian yang lain, kerana kita hanya boleh berjuang dengan satu organisasi yang utuh. Kita doa sama-sama, kita just buat yang terbaik. Jangan fikir menang ataupun kalah tu ala risau macam mana kalah ataupun jangan fikir. Sebab saya sendiri pun tak fikir benda tu. Kalau menang, rezeki kita buat yang terbaik, serve people. Fastabiqul khairat, lumba-lumba untuk membuat kebajikan. Tapi kalau kita kalah, anggap tu sebagai pengalaman dan juga experience. Dan teruskan membantu orang. InsyaAllah, 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 insyaAllah. Serikandi Muda, seiring bersama. Serikandi Muda, seiring bersama. Serikandi Muda, seiring bersama. Tahniah kepada Serikandi Muda. Kita teruskan dengan program kita. Tanpa membuang masa, saya menjemput penaja bahagian Sepanggar, Nur Sahar bin Ahmad, untuk menerima watikah. Yang kedua, Cik Azni bin Muhammad Saleh, penaja Putatan. Seterusnya dari Penampang, Valentine Nelizing, pemangku. Seterusnya dari Libaran, Yunus bin Nurdin.